Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Setelah agak sepi untuk sekian lama siri syarahan perdana mulakan musim ini dengan memberikan penghormatan kepada Profesor Dr. Mazlan Osman dari Jabatan Fizik, Sains, Fizik dan Penggunaan. Beliau akan menyampaikan syarahan bertajuk Kedinamikan Kosmos, Iota ke Infinity. Profesor Mazlan adalah anak ke-9 daripada 13 orang adik-beradik pada seorang pegawai pertanian. Beliau dibesarkan dalam suasana pindah randah, dilahirkan di Seremban, kemudian ke Temerloh, Kuala Lipis, Kalostar, dan kemudian ke Petaling Jaya sebelum melanjutkan pelajaran ke New Zealand. Beliau juga merupakan pelajar setia College Tunku Kursiah. Beliau berada di situ dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6 pada tahun 64 hingga tahun 70, dan samping merupakan pelajar cemerlang, iaitu pelajar terbaik keseluruhan sekolah semasa tingkatan 5, dia juga sangat aktif dalam sukan, khususnya olahraga dan bola jaring. Sejak kecil beliau bercita-cita menjadi seorang pakar Dr. Zawiyah Marah ini dalam bidang kesusastraan Inggeris dan seni. Nasib baik tidak. Di sekolah pula guru beliau menggalakkan menjadi seorang doktor perubatan. Bagaimanapun beliau mengambil putusan untuk mengambil bidang fizik, mata pelajaran yang dianggap paling suka di kelas itu. Profesor Mazlan melanjutkan pendidikan ke University of Otago, New Zealand di antara tahun 71 hingga 75 dengan beasiswa rancangan Colombo, dan pada tahun 75 beliau memperolehi ijazah BSc Honours dalam bidang fizik, dan pada tahun 81 dia anugerahkan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang astrophysics dari universiti yang sama. Sekembalinya beliau ke tanah air, beliau bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 88 beliau dilantik sebagai Profesor Madya. Kemudian tiba-tiba komet Halley nampaknya telah mengubah haluan kerjaya beliau. Penganjuran pameran awam pada tahun 1986 mengenai komet ini telah mencetuskan keinginan kerajaan Malaysia mewujudkan sebuah pusat pendidikan angkasa. Dan pada tahun 1990 kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri telah menubuhkan bahagian planetarium, dan beliau telah dilantik sebagai pengarah hinggalah hari ini. Seterusnya pada tahun 1993 beliau dilantik ketua pengarah bahagian sains angkasa ataupun BAKSA, iaitu sebuah organisasi baru yang diperluaskan fungsinya daripada bahagian planetarium. Dan di BAKSA, walaupun beliau mempunyai perawakan yang sederhana dan beliau dikenali oleh rakan-rakan di sini juga begitu, beliau sering dianggap sebagai seorang pengurus sains yang sangat tegas dan sentiasa mengharapkan kecemerlangan. Ini merupakan rahsia kejayaan menjadikan BAKSA dan Planetarium Negara sebuah institusi promosi sains angkasa yang terunggul di negara ini. Pada tahun yang sama, beliau dianugerahkan perkhidmatan cemerlang oleh Jabatan Perdana Menteri. Walaupun beliau dipinjamkan, Profesor Mazlan masih gigih dengan kerja pengajaran dan usaha penyelidikan universiti. Dan kekuatan ini membolehkan Universiti Kebangsaan melantik beliau sebagai profesor dalam bidang astrophysics pada tahun 1994. Di arena kebangsaan, Profesor Mazlan banyak menyumbangkan pengalaman dan kepakaran, khususnya mengenai pembangunan dasar angkasa negara dan program mikrosatelit kebangsaan. Dan beliau juga merupakan Naib Presiden Institute Physics Malaysia. Di peringkat antarabangsa, Profesor Mazlan begitu aktif dalam persatuan profesional angkasa. Beliau sering dilantik sebagai ahli jawatankuasa saintifik persidangan oleh International Astronomical Union, dan kerap kali juga diundang menyampaikan syarahan-syarahan dasar di persidangan-persidangan segini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya dengan hormatnya mempersilakan Profesor Dr.
Mazlan Osman untuk menyampaikan carahan beliau pagi. Para ahli Majlis Universiti, para ahli Senat Universiti, para profesor media, para pensyarah, para mahasiswa, para tetamu undangan, sahabat andai lama, ahli keluarga, dan hadirin yang dihormati sekalian. Manusia dilahirkan di sebuah kapal angkasa yang diberi nama bumi, dan semua insan adalah penumpang bahtera ini yang membawa kita melayang melalui cakrawala. Dalam pengembaraan di jalan yang penuh misteri ini, kita bertanya, kemanakah arah tuju kita? Di manakah kita? Bagaimana dan bilakah bermulanya alam semesta? Apakah cakrawala ini mempunyai pinggir atau ia terhampar hingga ke infiniti? Di samping itu, kita juga sering bertanya soalan yang lebih dekat kepada pengalaman kita seharian. Mengapa matahari bersinar? Dari manakah datang unsur fizikal? Apakah itu bintang? Ilmu astronomi cuba menjawab soalan-soalan ini. Kaedah sains diregang halus dalam usaha kita mencari jawapan. Alam semesta ini unik dan ahli sains tidak boleh mempelajari tentangnya dengan membuat kajian pembandingan. Kita tidak boleh membawa bintang ke makmal untuk dikaji, apatah lagi mensimulasi keadaan asal yang wujud. Kita hanya boleh mengkaji pelbagai komponen yang membentuk alam semesta dan daripada semua penemuan ini, mengekstrapolasikan ilmu tersebut untuk membuat spekulasi mengenai kosmos. Perbicaraan kita mengenai kedinamikan kosmos hari ini akan meniti iota yang telah menyulihi segala kosmos pada mulanya hingga ke infinity yang merupakan seluruh alam hari ini. Kita akan mengupas struktur cakrawala melalui pengembaraan ke galaksi dan bintang. Sebagai penutup, kita akan meneroka beberapa senario mengenai keakhiran kosmos dan tamadun manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada mulanya, ruang, masa dan jirim tidak wujud. Tetapi dalam tempoh masa yang jauh lebih singkat daripada sekelip mata, kosmos telah dicipta. Daripada satu iota, alam semesta berkembang menjadi satu hamparan yang menghampiri infiniti. Pemikiran mengenai sebuah cakrawala yang dinamik telah dimungkinkan oleh teori kerelatifan umum yang dipostulat oleh Einstein. Teori yang memperihalkan masa, ruang, jisim, pergerakan dan graviti telah memberi erti baru kepada idea lama yang mewakili perkataan ini. Pada tahun 1917, Einstein telah menggunakan persamaan kerelatifan umumnya untuk memperihalkan alam semesta secara keseluruhan sambil mengambil kira prinsip kosmologi. Walau apa cara sekalipun Einstein cuba menyelesaikan persamaannya, beliau mendapati mereka menunjukkan bahawa alam semesta ini dinamik, bahawa ia boleh berkembang atau mengejut. Tetapi oleh kerana pada masa itu pemikiran mengenai alam semesta yang dominan ialah suatu kosmos yang statik, Einstein telah memaksa penyelesaian kestatikan ke atas persamaan dengan menambah secara arbitrari suatu parameter yang diberi nama pekali kosmologi. Pekali ini mewakili tekanan yang mengimbangkan daya graviti dan membolehkan alam semesta ini berkeadaan statik. Ini merupakan satu tindakan yang malang kerana bukti pencerapan seterusnya menampilkan bahawa alam semesta ini berkembang. Einstein telah mengakui bahawa postulasi pekali kosmologi ini merupakan kesilapan yang terbesar dalam hayatnya. Disebabkan kesilapan ini, beliau telah gagal meramalkan secara teori perkembangan alam semesta 10 tahun sebelum fenomenon ini ditemui melalui pencerapan. Pada tahun 1929, pakar astronomi Edwin Hubble, orang pertama yang menjumpai galaksi, telah memperolehi data yang menunjukkan galaksi-galaksi bergerak dengan pantas menjauhi bumi. Penemuan mengenai penyusutan galaksi telah membawa kepada kesimpulan ketara, iaitu alam semesta ini tidak statik tetapi berkembang. Jika gambaran perkembangan ini diunjurkan ke belakang, apa yang dapat dilihat? Kesemua galaksi akan bergerak lebih dekat
alam semesta akan menjadi tersangat kecil, lantas semua galaksi akan dipadatkan dalam ruang yang amat kecil. Jelas sekali bahawa pada satu masa dalam proses mainan balik ini, semua struktur akan luput. Galaksi dan bintang akan hancur lebur menjadi gas panas yang membuang. Alam semesta pada ketika itu yang tidak terhingga kecilnya akan mempunyai suhu dan ketumpatan yang tidak terhingga tingginya. Georges Lemaitre, seorang padri, merupakan orang pertama yang telah membuat hipotesis bahawa pada suatu masa dahulu alam semesta ini sekecil nukleus atom. Mengikutnya, titik ini yang hanya boleh diperihalkan secara matematik telah meletup menjadi keadaan tak terhingga yang kita lihat hari ini. Kebanyakan pakar astrofisik pada masa itu, khususnya Fred Hoyle, memperkecilkan idea tersebut dan memberinya nama ejekan letupan besar. Label ini terlekat dan sehingga hari ini para ahli sains memanggil teori penciptaan alam semesta ini sebagai model letupan besar. Perkataan letupan biasanya mendorong kita membayangkan bahawa suatu ledakan seperti letupan bom telah berlaku. Tetapi sebenarnya gambaran ini tidak tepat. Dalam sebarang letupan yang dilihat di bumi, serpihan melayang dalam ruang sedia ada di udara. Sebaliknya, kesingularan awal mengandungi segala ruang dan mengikut teori ini, ruang, jirim serta masa telah dicipta pada ketika letupan besar terjadi. Pendek kata, titik evolusi alam semesta bermula dengan lahirnya jirim masa dan ruang dalam satu proses letupan. Suatu implikasi teori ini ialah oleh kerana masa dan ruang tidak wujud sebelum letupan besar, maka tidak perlu lagi ditanya bila peristiwa tersebut berlaku dan apakah yang wujud sebelumnya. Maklumat bahawa alam semesta ini berkembang dan galaksi menyusut antara satu sama lain juga mendorong kita membayangkan galaksi bergerak melalui ruang sedia ada dan mereka juga turut berkembang. Sebenarnya, apa yang berkembang ialah rangka ruang itu sendiri. Seperti manik di atas belon yang ditiup, galaksi ditarik oleh perkembangan ruang. Tiada manik yang terdapat di pusat belon dan tidak ada manik yang berada di pinggir. Walaupun ruang berkembang, manik masih mempunyai saiz yang sama. Begitu juga galaksi. Walaupun mereka berjauhan, graviti dalaman mengekalkan saiz dan bentuk setiap galaksi. Sektor-sektor ruang yang tidak berkembang dapat diperihalkan melalui hukum fizik klasik. Sistem suria kita tidak berkembang seperti tidak jua dewan syarahan. Walaupun impetus untuk konsep letupan besar ialah penemuan bahawa semua galaksi menyusut, statusnya sebagai model asal-usul kosmos yang ulung telah dimantapkan oleh dua penemuan utama, kelimpahan unsur helium dan sinaran latar kosmos. Di merata-rata alam semesta, hidrogen tampil sebagai unsur asas galaksi dan bintang. Dan hasil pencerapan memberitahu kita bahawa 25% daripada jirim alam terdiri daripada helium dan agihannya didapati seragam di seluruh kosmos. Dari manakah berpunca helium ini dan mengapakah agihannya sama rata? Kajian memberitahu kita bahawa jumlah dan pola agihan helium sebenarnya menunjukkan bahawa helium telah diwujudkan sebelum kelahiran bintang dan galaksi. Hanya dalam konteks model letupan besar terdapat keadaan suhu dan ketumpatan yang diperlukan untuk penciptaan helium. Bukti kedua yang mengukuhkan kedudukan teori letupan besar terletak pada sinaran fosil letupan tersebut. Pada tahun 1965, Panzias dan Wilson telah menerbitkan sebuah makalah pendek yang membentang penemuan mereka mengenai kelebihan isyarat radio di antena mereka. Secara kebetulan, Bell Laboratories berada berhampiran University Princeton, di mana suatu kumpulan sedang mengkaji sinaran relik letupan besar. Mereka telah dapat mengaitkan penemuan Panzias dan Wilson dengan sinaran tersebut. Maka dengan ini, terbuktilah bahawa satu masa dahulu, satu letupan telah berlaku.
Penemuan sinaran latar kosmos ini sangat penting kerana tiada teori kosmologi lain, termasuk teori keadaan mantap, yang boleh merangkumi fenomena ini. Kini sinaran latar kosmos telah diukur dari satelit, roket, belon dan permukaan bumi. Semua pencerapan menunjukkan dengan tepat bahawa sinaran ini setara dengan sinaran jasad hitam suhu 2.73 Kelvin. Kajian juga memberitahu kita bahawa sinaran ini isotropik. Tetapi isotropi yang begitu jelas dan seragam telah mendatangkan masalah kepada ahli kosmologi kerana jika alam semesta begitu rata, dari manakah datangnya ketakseragaman ketumpatan yang diperlukan untuk melahirkan galaksi? Oleh itu, semua pakar astronomi terpegun dan merasa lega apabila satelit Cosmic Background Explorer telah menemui penyelewengan daripada keadaan isotropik. Variasi sebanyak 0.001% yang diukur mewakili benih pembentukan galaksi yang dicari-cari selama ini. Model letupan besar mempunyai sokongan cerapan yang hebat. Ia dapat digunakan secara umumnya untuk menerangkan sifat-sifat asas alam semesta dari mula ia dilahirkan sehingga beberapa ribu juta tahun kemudian. Walau bagaimanapun, model ini masih belum dapat menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada pencerapan. Di antara soalan yang timbul ialah mengapakah alam semesta hari ini kelihatan rata jika ia berpunca daripada suatu proses perkembangan. Pencerapan ini memerlukan keadaan awal ditalakan dengan kejituan 1/10 kuasa 59. Ini membawa implikasi bahawa semasa terbentuknya alam semesta, suatu kuasa telah berupaya mengawal keadaan dengan kejituan yang menakjubkan itu. Enigma ini dipanggil masalah kedatangan. Masalah kedua merujuk kepada keseragaman sinaran latar kosmos. Pencerapan kita menunjukkan bahawa sinaran ini mempunyai keseragaman dengan kejituan 1/1 juta. Dalam model letupan besar yang dipostulasikan, tiada sebab dua kawasan yang berjauhan di alam semesta yang luas harus mempunyai ketumpatan dan suhu yang sama, kecuali mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Persoalan ini dinamakan masalah ufuk. Untuk mencari penyelesaian kepada dua-dua persoalan ini, pakar kosmologi terpaksa meneroka keadaan yang wujud pada era paling awal sewaktu berlakunya penciptaan. Di sini mereka telah memasuki dunia kuantum. Pada tahun 1973, ahli fizik partikel telah berjaya membongkar teori yang boleh memperihalkan kelakuan jirim di bawah keadaan ekstrim. Matlamat utama penyelidikan fizik partikel moden ialah untuk memahami 4 daya asisi alam tabi'i. Daya graviti yang menyebabkan bumi mengelilingi matahari, daya elektromagnet yang memberi kesan elektrik dan magnet, daya kuat yang menyatukan proton dan neutron dalam nukleus, dan daya lemah yang menyebabkan keradioaktifan berlaku. Keempat-empat daya ini secara kasar menunjukkan sifat yang amat berbeza seperti mana kita rasakan, dan pakar fizik berusaha menyatukan semua mereka dalam satu teori. Dengan keupayaan kita hari ini, cuma daya elektromagnet kuat dan lemah telah dapat disatukan dalam satu teori. Salah satu ramalan umum teori ini ialah 3 daya ini hanya menjadi satu pada suhu melebihi 10 kuasa 28 Kelvin. Pada suhu yang lebih rendah, mereka akan menunjukkan sifat-sifat yang berlainan seperti kita lihat seharian. Pakar kosmologi telah menyedari bahawa fenomena ini amat penting bagi alam semesta kerana dari titik berlakunya letupan sehingga 10-34 saat selepas letupan besar, suhu alam semesta telah melebihi 10 kuasa 28 Kelvin. Dan ini bererti bahawa ketika itu, ketiga-tiga daya bertindak sebagai satu.
Kajian lanjutan menunjukkan semasa suhu alam semesta jatuh kepada nilai 10.28 Kelvin daripada nilai yang lebih tinggi, alam semesta telah mengalami keadaan ketakstabilan yang sungguh aneh. Keadaan ini wujud untuk tempoh masa yang amat singkat, di mana terlahir tekanan luar yang sungguh besar sehinggakan graviti dapat diatasi dan alam semesta telah mengalami proses superkembangan. Berbeza daripada perkembangan biasa yang menyebabkan saiz alam semesta membesar 2 kali ganda setiap 10-34 saat. Era apabila berlakunya perkembangan yang besar ini dikenali sebagai gelembungan. Mengikut teori ini, gelembungan berlanjutan hanya 10-32 saat, tetapi dalam tempoh masa ini, alam semesta telah membesar 10 kali ganda. Epok gelembungan yang dipostulasikan ini boleh mengatasi masalah kedataran yang kita sebutkan tadi. Sebagai analogi, pertimbangkan sekali lagi permukaan belon yang ditiup. Lagi besar ia ditiup, lagi kurang lengkungan pada setiap titik permukaan. Begitu juga alam semesta, gelembungan akan membuatnya lebih rata. Maka alam semesta kelihatan hampir rata disebabkan proses gelembungan. Perhitungan meramalkan bahawa keadaan ini memerlukan ketumpatan purata alam semesta mempunyai nilai 2 kali 10-26 kilogram liter padu. Tetapi yang sebenar diukur hanya 1/10 daripada nilai ini. Oleh kerana pengukuran ketumpatan purata ini berasaskan jirim yang bercahaya yang biasa dicerap, iaitu galaksi, bintang dan gas, maka ini membawa maksud bahawa kebanyakan daripada bahan di kosmos tidak bercahaya. Ini merupakan satu kesimpulan yang menunjukkan kerana di merata-rata kosmos kita melihat galaksi, bintang dan gas. Namun demikian, penemuan ini tidak menghairankan pakar astronomi kerana selama beberapa tahun sebelum penemuan ini, mereka telah dibingungkan oleh pencerapan ke atas galaksi yang menunjukkan bahawa kebanyakan jirim di alam semesta adalah dalam bentuk jirim gelap. Perkara ini akan saya kembangkan dalam konteks lain sebentar. Gelembungan juga telah menyelesaikan masalah ufuk dengan menuntut bahawa alam semesta telah berkembang dari satu kawasan 10 kuasa 50 kali ganda lebih kecil daripada yang dinyatakan dalam model tutupan besar. Walaupun pada hakikatnya gelembungan kelihatan melanggar prinsip fizik, di mana tiada apa yang boleh bergerak lebih pantas daripada kelajuan cahaya, kekangan ini cuma benar untuk partikel atau sinaran yang merambati ruang. Setahu kita, tiada sebabnya ruang sendiri harus mematuhi syarat ini. Hari ini wujud beberapa variasi idea gelembungan. Ada teori yang meramalkan gelembungan boleh berlaku di beberapa titik. Mengikut gambaran ini akan terbentuk bukan satu tetapi beberapa gelembung alam semesta dalam kontinum ruang masa. Setiap satunya mempunyai daya dan partikel berlainan. Mengikut teori ini lagi, salah satu daripada buih ini telah menenggelami semua yang lain sehingga ia menjelma sebagai alam semesta yang kita cerap hari ini. Walaupun pada mulanya saya telah menyatakan bahawa teori letupan besar mengenepikan keperluan kita untuk bertanya bila dan dari mana datangnya alam semesta, teori baru ini telah menukarkan tanggapan tersebut. Di beberapa makmal fizik di dunia hari ini, kajian mengenai keadaan dan sifat alam semesta sebelum letupan merupakan tajuk hangat dan telah menyaksikan kelahiran bidang baru yang dipanggil kosmologi kuantum, yang menggabung teori kerelevan umum dengan teori kuantum. Dalam konteks ini, alam semesta permulaan boleh dianggap sebagai satu partikel kuantum. Konsep sedemikian memaksa kita membuat kesimpulan bahawa alam semesta boleh wujud dalam beberapa keadaan pada masa yang sama. Atau dengan kata lain, beberapa alam semesta boleh wujud serentak. Analogi yang paling mudah ialah air yang mendidih. Jika kita melihat alam semesta kita ini,
sebagai satu buih, kita dapat hayati bahawa ia boleh wujud bersama buih-buih lain. Maka cakrawala kita ini merupakan hanya satu buih kuantum, hasil fluktuasi kuantum di dalam lautan berbusa yang tidak terhingga. Dalam lautan tidak terhingga ini, alam semesta baru sentiasa dibentuk, di mana letupan-letupan besar sentiasa terjadi. Gambaran ini dapat mengatasi enigma prinsip entropi. Pakar fizik sudah lama melihat bahawa pemala-pemala asas alam semesta mempunyai nilai di dalam julat yang sungguh sempit yang menjadikan alam tabi'i ini sesuai untuk kehidupan. Misalnya, jika cas elektrik atau pemala graviti ditukarkan hanya sedikit, molekul DNA akan menjadi tidak stabil dan kehidupan tidak boleh wujud. Adakah wujudnya kehidupan satu sifat istimewa pada alam semesta ini, bagi alam semesta ini? Kosmologi kuantum mempunyai jawapan yang mudah. Mungkin terdapat banyak kosmos. Setiap satu mempunyai pemala-pemala fizikal yang berlainan dan kita berada di salah satu alam yang membenarkan kehidupan wujud. Ini juga bererti bahawa kosmos kita wujud bersama kosmos-kosmos lain yang tidak mengandungi kehidupan seperti kita kerana pemala fizikal mereka tidak bersesuaian dengan molekul jenis DNA yang stabil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun mereka mengatasi beberapa masalah asas dalam kosmologi, teori-teori yang dibentangkan tadi masih belum memberi jawapan kepada beberapa persoalan asal. Berapa besarkah alam semesta? Apakah strukturnya? Adakah ia cuma terdiri daripada bintang, planet dan galaksi atau wujud sesuatu yang lain? Soalan-soalan ini telah dapat dijawab secara logik dan saintifik mulai lebih kurang 75 tahun dahulu apabila pakar astronomi mula memahami apa itu galaksi. Tiada objek samawi yang lebih tersegam indah daripada galaksi. Melalui sebuah teleskop yang besar, galaksi merupakan pemandangan yang mengkagumkan. Nukleusnya dikelilingi lingkaran kabut di mana ribuan juta bintang diperangkap dalam sebuah pusaran yang menjangkau ratusan ribu tahun cahaya. Galaksi membentuk unsur asas pista kosmologi moden kita. Bilangan mereka yang begitu banyak tidak dapat ditangkap dengan jelas oleh fikiran manusia. Kepelbagaian struktur mereka juga menakjubkan. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah walaupun mereka berbeza-beza, satu penyatuan asas dapat dikesan. Hubble telah mengesahkan wujud galaksi lain yang berada di luar galaksi kita di masa itu. Penemuan ini telah menggemparkan komuniti astronomi kerana ia mendedahkan bahawa Bima Sakti merupakan hanya satu galaksi dalam alam semesta yang dipenuhi berjuta galaksi. Penemuan ini setara dengan penemuan Copernicus yang telah menolak bumi daripada kedudukan utama di pusat alam semesta ke suatu tempat yang biasa dan tidak penting. Penemuan Hubble menakjubkan kerana ia telah menyedarkan manusia pada masa itu bahawa alam semesta ini jauh lebih besar daripada apa yang dijangkakan. Kajian terperinci ke atas spektrum dan jarak galaksi berikutan penemuan Hubble menunjukkan hanya beberapa galaksi sahaja yang bergerak ke arah Bima Sakti, manakala yang lain menjauhi dengan pantas, sebahagian mencapai kelajuan beberapa ribu kilometer per saat. Malahan, lagi deras sesuatu galaksi itu menyusut, lagi jauh letaknya. Ini membawa implikasi bahawa alam semesta ini berkembang. Seperti yang telah diterangkan, penemuan ini telah dijadikan asas justifikasi teori letupan besar. Kajian ke atas galaksi telah terus menghasilkan penemuan yang tidak dijangka. Beberapa teknik boleh digunakan untuk mengukur jisim galaksi. Hasil kajian mendedahkan bahawa tidak kira teknik atau jenis galaksi yang digunakan, 90% daripada jisim galaksi ternyata berada dalam bentuk jirim gelap, iaitu jirim yang mempunyai jisim yang menandakan kewujudannya melalui daya graviti dan bukan melalui pancaran cahaya.
Ini amat memeranjatkan kerana ia bererti bahawa kesemua cahaya boleh lihat di galaksi cuma mewakili sebahagian kecil jisim alam semesta. Beberapa usaha sedang dibuat untuk mengesan jirim gelap ini secara langsung. Ganjaran bagi sesiapa yang menemuinya amat besar kerana sifat jirim ini merupakan misteri astronomi yang terbesar hari ini. Di antara calon-calon yang sedang dikaji termasuk lubang hitam, kerda perang, planet, neutrino berjisim dan banyak lagi partikel eksotik. Jirim gelap mempunyai implikasi genting dan penting untuk kosmologi. Sekiranya 90% daripada bahan alam semesta tidak dapat dikesan pada spektrum elektromagnet, maka cahaya yang dipancar tidak memberi gambaran sebenar mengenai agihan jirim di kosmos. Galaksi adalah seperti ombak-ombak kecil di lautan, sementara alam semesta adalah lautan yang luas dan dalam yang berada di luar pengetahuan kita. Kehadiran jirim gelap menambah kemelut pemahaman kita mengenai galaksi kerana kesemua pencerapan yang dijalankan menunjukkan berlakunya keganasan dalam dan antara galaksi pada skala yang menakjubkan. Galaksi besar kelihatan melahap galaksi yang lebih kecil. Beberapa galaksi tampak berlaga menyebabkan kecacatan yang mengagumkan. Sementara di pusat-pusat galaksi terdapat peristiwa-peristiwa bertenaga tinggi dalam bentuk letupan dan jet-jet gas teruja berhalaju tinggi. Di tengah-tengah ketakjuban ini ialah penemuan objek yang diberi nama kuasa. Dengan tenaga sebanyak beberapa ribu galaksi yang dipadatkan dalam isi padu hanya sebesar sistem suria, objek-objek ini merupakan suatu enigma alam tadi. Survei untuk memeta alam semesta menggunakan galaksi dan kuasa menunjukkan struktur tersusun yang terdiri daripada banyak kelompok galaksi. Tetapi terdapat juga rongga-rongga di antara gugusan yang hampir tidak mengandungi galaksi, dan ini telah memeranjatkan pakar astronomi. Selain daripada itu, didapati bahawa gugusan galaksi berada di satah yang mendatar seperti lempeng. Satu lagi penemuan penting yang diperolehi dari kajian gugusan galaksi ialah jisim galaksi bercahaya yang diukur pada skala gugusan merupakan 1% dan bukan 10% daripada jisim yang dijangka. Ini mendalamkan kemelut masalah jirim gelap yang disebutkan. Dengan kata lain, pada skala yang terbesar di alam semesta, kesemua galaksi yang kita lihat cuma mewakili 1% alam semesta. Maka jirim gelap berupaya mengawal secara asas struktur gugusan galaksi, manakala bahan yang bercahaya cuma merupakan pangkal terkecil skala jirim yang membentuk cakrawala. Kini pengetahuan kita mengenai galaksi berubah dengan pesat sekali, sehinggakan gambaran ini bertukar hampir setiap 5 tahun. Teori-teori semasa tidak dapat seiring dengan pencerahan. Galaksi dengan peranannya sebagai blok binaan cakrawala mempunyai kedudukan yang penting dan istimewa di dalam konteks pemahaman kita mengenai kosmos. Tetapi yang menentukan nasib galaksi dan pada akhirnya alam semesta ialah juzuk yang membentuk galaksi, dan bahan ini ialah bintang. Apakah bintang? Mengapa ia bersinar? Apakah peranannya dalam evolusi kosmos? Adakah ia mempunyai peranan dalam kehidupan kita? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita merenung langit malam, kehadiran bintang-bintang yang berkelipan meyakini kita wujudnya satu dunia di luar alam kehidupan kita. Selama beribu tahun, manusia telah memeta kedudukan bintang di langit dengan harapan yang tinggi. Ada tamadun yang mencari Tuhan, ada yang mencari makna kehidupan, ada pula yang mencari jawapan kepada sifat-sifat dunia. Kelahiran astrofizik pada akhir kurun ke-19 telah menukar konsep kita mengenai kosmos. Bintang bukan lagi satu titik cahaya, tetapi sesuatu yang dilahirkan, selepas itu menjadi tenaga dan seterusnya menemui ajal.
Kesedaran bahawa taburan bintang di langit adalah matahari-matahari lain yang memenuhi angkasa merupakan mercu tanda dalam transformasi gambaran kita mengenai kosmos. Dengan kesedaran ini, kita dapat menggunakan kajian ke atas matahari untuk memahami bintang dengan lebih mendalam. Bintang boleh digunakan untuk mempelajari beberapa aspek kosmos. Beberapa jenis bintang boleh digunakan sebagai petanda struktur sebuah galaksi. Kajian ke atas bintang jenis M di Bima Sakti yang telah saya jalankan bersama rakan-rakan di Jepun telah berjaya memberi gambaran mengenai strukturnya dengan lebih jelas. Sementara itu, spektrum bintang biasanya digunakan untuk mengenali tahap evolusi sesebuah bintang. Tetapi kajian yang telah saya jalankan baru-baru ini telah menimbulkan curiga ke atas teknik ini untuk beberapa jenis bintang dan kajian ini perlu dijalani. Dewasa ini anggaran umur bintang kerja putih telah menyangkal anggaran umur alam semesta yang diukur daripada kajian galaksi dan wujud kontroversi hangat yang masih belum selesai mengenai umur alam semesta sebenarnya. Yang menarik sekali ialah fahaman kita mengenai kelahiran dan kematian bintang memberi kita asas saintifik untuk menangani perdebatan sama ada kehidupan di bumi merupakan kehidupan tunggal yang wujud di alam semesta dan menjawab persoalan mengenai kemungkinan wujud planet-planet lain yang mengelilingi bintang-bintang lain. Tesis yang ingin saya bentangkan ialah secara fizikal, bintang merupakan tanggang genting dalam rangkai hubungan kosmos. Dengan kelahiran bintang, maka terbentuk planet. Dengan kematiannya, unsur-unsur baru disebar ke angkasa. Tanpa evolusi bintang, evolusi kosmos nescaya akan berhenti. Sebuah protobintang dibentuk daripada awan gas dan debu melalui proses runtuhan akibat tarikan graviti dalaman. Pengecutan berlaku berterusan dan ini memanaskan bahagian pusat awan. Lama-kelamaan, keras ini akan mencapai suhu beberapa juta Kelvin dan tindak balas termonukleus akan tercetus. Pada tahap ini, protobintang mencapai status penuh sebagai bintang. Keperihalan ini ialah gambaran kelahiran bintang yang mendominasi bidang astrofizik selama 300 tahun. Tetapi dalam 10 tahun kebelakangan, perkembangan pesat dalam teknik pencerapan telah mengubah paradigma ini dan suasana kelahiran bintang dipenuhi aktiviti tenaga tinggi yang menghampiri keganasan. Suatu proses yang belum difahami dengan lengkap hari ini. Bagi bintang seperti matahari, ia akan membentuk karbon di terasnya dan selepas itu mengecut membentuk bintang saiz sekecil planet yang digelar kerdil putih. Teras kerdil putih sungguh padat hinggakan sesudu kecil bahan ini sama berat dengan seekor gajah. Bintang ini juga mempunyai struktur hablot dan oleh kerana atom-atom yang hadir ialah karbon, kerdil putih merupakan satu sfera berlian gergasi di angkasa. Inilah nasib yang menanti matahari kita 5,000 juta tahun akan datang. Tetapi sebelum mencapai tahap ini, ia bertukar menjadi raksasa merah. Pada waktu tersebut, matahari akan menelan bumi, malahan mustari juga. Bagaimana pula dengan bintang lebih berat daripada matahari? Bintang ini berupaya mencipta unsur dari karbon sehingga unsur besi. Selepas ini, proses termonukleus akan berhenti dan bintang akan mengecut menjadi sebuah bintang neutron yang mempunyai kepadatan yang begitu tinggi sehinggakan sesudu kecil bahan keras menjadi seberat beberapa ribu juta ton. Untuk bintang-bintang yang lebih berat, graviti boleh terus menghimpit keras neutron sehinggakan keras memperolehi ketumpatan yang tak terhingga tingginya. Pada saat ini, tiada apa yang dapat lepas daripada tarikan graviti, termasuklah cahaya dan objek yang terhasil dinamakan lubang hitam. Mengikut teori terkini,
Sewaktu teras mengecut untuk membentuk bintang neutron atau lubang hitam, bahagian luar teras akan turut runtuh. Tetapi apabila bahan runtuhan ini melanggar teras neutron yang terbentuk, ia akan melantun keluar dalam bentuk gelombang kejutan yang amat berkuasa. Gelombang kejutan ini meniup keluar dengan kencang, memecah lapisan luar bintang. Permukaan bintang akan berkembang menjadi spiral yang bercahaya dan pada tahap ini ia dipanggil supernova. Buat seketika, bintang menjadi 10,000 juta kali lebih cerah daripada matahari dan dapat dilihat dengan mudah. Banyak supernova telah terjadi dan remnant proses-proses letupan ini boleh dilihat di langit hari ini. Walaupun kematian bintang berat terjadi dalam tempoh masa beberapa saat sahaja, proses ini mempunyai akibat jangka panjang yang menarik dan penting. Pertama, pada suhu yang tinggi akibat ledakan, unsur lebih berat daripada besi seperti emas, perak, platinum, uranium dan plutonium dapat disintesis dengan pantas tetapi dengan amaun yang kecil. Kedua, proses letupan akan menghumban keluar unsur-unsur yang telah dibentuk oleh bintang ke angkasa. Proses ini merupakan sumber kesemua unsur logam berharga di dunia. Proses yang sama menyembur keluar bukan sahaja unsur berat tetapi unsur lebih ringan seperti karbon, nitrogen dan oksigen yang amat penting untuk kehidupan. Dengan ini, supernova mempunyai implikasi yang amat penting untuk kehidupan. Pertama, unsur-unsur yang kita lihat seharian sekeliling kita, termasuk yang menjadi jusuk tubuh kita, telah dibentuk di perut bintang pada satu masa dahulu. Manusia, bumi dan semua kehidupan adalah gagasan ajaib benda bintang. Kedua, walaupun unsur-unsur berat dapat dibentuk di perut sebuah bintang, selagi mereka tidak dikeluarkan dari situ, mereka tidak akan dapat diserakkan ke angkasa. Maka letupan yang berlaku sepanjang hayat alam semesta merupakan proses yang telah memastikan bahawa unsur-unsur berat dapat diluah ke angkasa untuk dijadikan sebahagian daripada awan-awan gas dan debu yang akan mengecut membentuk bintang, planet dan kehidupan. Tanpa supernova, tidak akan terdapat atom karbon yang terapung-apung di angkasa menunggu ketika ia menjadi sebahagian daripada sekuntum bunga anggrek atau seekor dinosaur. Kita adalah sebahagian kosmos dan nasib kita tidak dapat dipisahkan daripada nasib kosmos. Apakah nasib kosmos? Mari kita merenung bersama persoalan ini sekarang. Apakah galaksi dan bima sakti boleh wujud buat selama-lamanya? Setiap bintang di galaksi yang memancar hari ini akan hilang dari pandangan beribu juta tahun dari sekarang melalui proses yang telah saya nyatakan. Namun demikian, galaksi akan terus bersemarak kerana sementara bintang mati, ada bintang-bintang baru yang akan mengganti mereka. Walau bagaimanapun, jelas bahawa penggunaan semula jirim bintang tidak dapat berterusan tanpa berhenti. Kerdil putih, bintang neutron dan lubang hitam tidak boleh menambah jirim antara bintang. Dan jirim bima sakti akan terkunci dalam bentuk-bentuk ini. Oleh yang demikian, galaksi kita akan perlahan-lahan menjadi pudar. Tetapi kosmos tidak berakhir apabila cahaya galaksi dipadamkan, kerana wujud satu lagi sumber tenaga yang lebih berkuasa daripada tindak balas nukleus. Graviti, daya alam tabi'i yang paling lemah di skala atom, menjadi dominan di skala astronomi. Tindakannya lembut, namun ia tidak berhenti-henti dan untuk beribu juta tahun lamanya, bintang bertarung untuk mengatasi graviti. Selama hayat mereka, graviti hanya menunggu untuk menuntut mereka. Tarikan tidak berkesudahan yang meronyok bintang bertindak dengan cara yang lebih megah di skala cakrawala.
Alam semesta berkembang akibat proses letupan yang telah berlaku pada satu masa dahulu dan dibuktikan oleh pergerakan galaksi yang dengan pantas menyusut antara satu sama lain. Jika kadar perkembangan ini cukup pantas, graviti boleh diatasi dan perkembangan akan berterusan selama-lamanya. Sebaliknya, jika kadar ini terlalu perlahan, perkembangan akan berhenti dan alam semesta akan mengecut. Senario manakah yang akan berlalu? Untuk mendapat jawapan, kita mesti mengetahui kadar perkembangan dan jisim alam semesta. Kadar perkembangan dapat diukur secara langsung, tetapi berat alam semesta hanya dapat ditimbang melalui teknik deduktif. Perhitungan jisim menggunakan bintang dan galaksi memberitahu kita bahawa kosmos akan berkembang buat selamanya. Tetapi seperti yang telah dijelaskan, kebanyakan alam semesta terdiri daripada jirim gelap dan nasibnya sudah tentu dipengaruhi oleh bahan ini. Anggaran amount jirim gelap berbeza antara pakar astronomi. Ketumpatan jirim minimum yang diperlukan untuk mengatasi perkembangan diberi nama ketumpatan genting. Mengikut perhitungan, jika jisim kosmos melebihi nilai ini sebanyak 1%, ia akan mengecut dalam masa 1,000 bilion tahun dari sekarang. Tetapi jika ia melebihi sebanyak 10%, pengecutan dipercepatkan kepada 100 bilion tahun. Buat masa ini, kita belum ada jawapan yang tepat. Tambahan pula, teori gelembungan membawa implikasi bahawa alam semesta hari ini seharusnya mempunyai ketumpatan yang sangat dekat dengan nilai genting. Dan nampaknya beberapa pencerapan menyokong hakikat ini. Jika ini benar, maka pengecutan akan bermula dalam masa yang sungguh lama dan tidak dapat dibayangkan dengan mudah oleh minda manusia. Oleh kerana alam semesta secara keseluruhannya akan wujud sedemikian lama, maka kita boleh menumpu perhatian kita kepada nasib juzuk alam semesta. Apakah akan terjadi kepada lubang hitam, bintang neutron atau juga proton dan elektron? Ada pendapat yang menyatakan bahawa galaksi yang wujud akhirnya akan menjadi lubang-lubang hitam raksasa. Pada mulanya, lubang hitam dianggap sebagai suatu objek yang boleh wujud buat selama-lamanya. Tetapi pada tahun 1974, Stephen Hawking telah menunjukkan bahawa jasad ini boleh merebut dan meninggalkan sinaran. Apabila dihitung masa untuk rebutan ini berlaku, kita dapati bahawa untuk lubang hitam seberat matahari, proses ini akan mengambil masa 10^66 tahun. Sekali lagi, satu masa yang terlalu lama untuk kita fikirkan. Tidak semua jirim akan menjadi sebahagian daripada lubang hitam. Adakah proton, elektron yang terapung di angkasa akan wujud selama-lamanya? Pada tahun 1970-an, pakar fizik telah menyimpulkan bahawa wujud kemungkinan proton boleh merebut menjadi positron. Kajian yang dijalankan setakat ini menunjukkan tempoh masa minimum rebutan ini ialah 10^32 tahun. Jika benar, semua jisim akhirnya akan lenyap dalam masa 10^32 tahun. Yang tinggal hanya positron yang positif dan elektron yang negatif. Seterusnya kita bertanya, apakah kedua-dua bentuk jirim ini pula akan menghapus antara satu sama lain? Perhitungan menunjukkan ini akan berlaku dalam masa 10^116 tahun. Satu lagi tempoh masa yang sukar kita bayangkan. Perbincangan kita hingga kini mengenai keakhiran alam berkisar alam semesta pada skala besar. Bagaimana pula dengan bumi? Apakah senario keakhiran bumi dan tamadun manusia mengikut perhitungan astronomi? Kita telah meramalkan bahawa 5,000 juta tahun dari sekarang, matahari akan kehabisan hidrogen. Pada waktu itu, ia akan berkembang menjadi raksasa merah dan akan menelan planet-planet termasuk bumi dan mungkin juga Mushtari.
keadaan di bumi akan menjadi sangat panas. Air akan menyejat dan mantil akan meruap. Bumi akan ditarik semakin dekat dengan matahari dan mengikut ramalan, dalam masa kurang daripada 200 tahun, bumi akan jatuh ke teras matahari. Pada waktu tersebut, seluruh bumi akan meruap. Jirimnya dikembalikan kepada matahari, tempat asal. Mungkin senario ini tidak merunsingkan kita di Dewan ini kerana masanya terlalu jauh. Tetapi ada kemungkinan kehidupan boleh lenyap dari bumi pada skala masa yang lebih singkat. Bila kita mencerap bulan, kita dapat melihat beribu-ribu kawah besar dan kecil, kesan daripada hempasan batuan angkasa ke atas permukaan bulan. Jika batuan ini menghentam bulan, mengapa tidak bumi? Kajian biologi telah mendedahkan kawah yang sama di bumi walaupun bilangannya kurang disebabkan proses hakisan yang pesat berlaku di bumi. Maka bumi tidak sepi daripada kejadian ini. Peristiwa hentaman batuan angkasa besar yang terkini telah berlaku di Tunguska, Siberia pada tahun 1908. Objek sebegini, jika menuju ke bumi, sukar dikesan walaupun melalui teleskop. Ia boleh menghentam bumi pada bila-bila masa, di mana-mana, tanpa selarang amalan. Baru-baru ini kita telah menyaksikan sebuah komet menghentam planet Mushtari yang telah meninggalkan kesan yang menakjubkan. Apakah kesannya jika salah satu daripada bongkah Shoemaker-Levy 9 ini berlanggar dengan bumi? Bongkah ini berukuran 1 atau 2 kilometer dan melayang dengan kelajuan 200,000 kilometer per jam. Ia akan menghentam bumi dengan kuasa sebesar 6 juta bom hidrogen, mengorek kawah sebesar 65 km dan membuang debu yang begitu banyak ke udara sehingga matahari akan ditutupi selama beberapa bulan. Jika ia jatuh ke lautan, debu akan dihasilkan daripada endapan bawah air dan ombak besar setinggi 900 meter akan melanda daratan sehingga beberapa ratus kilometer dari pantai. Saiz beberapa kawah di bumi menunjukkan bahawa bumi pernah dihentam penceroboh sebesar 5 km, iaitu saiz Shoemaker-Levy 9 sebelum ia berpecah. Disebabkan inilah, maka ada teori popular yang menyatakan bahawa hentaman sebuah bongkah angkasa telah menghapuskan dinosaur 65 juta tahun yang lampau. Jika dinosaur boleh dipupuskan, mengapa tidak manusia? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang telah dihuraikan ialah keakhiran alam semesta dan tamadun manusia daripada kacamata astronomi yang dibina daripada pencerapan terkini dan penggembelingan ilmu fizik, kimia dan biologi. Saya pasti pakar agama, biologi, antropologi dan sekitaran kesemuanya mempunyai senario tersendiri yang berbeza daripada gambaran yang dilukiskan tadi. Skala ruang dan masa kita berlainan. Begitu juga premis kita. Yang pasti sama ialah dalam merenung keakhiran, penemuan kita akan mengajar kita erti keinsafan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usaha untuk mengenali kosmos merupakan salah satu matlamat intelek manusia yang paling mulia. Pencarian erti alam semesta telah membawa minda kita mengembara dalam kontinum ruang masa yang kelihatan sungguh menakjubkan di mana saja kita melihat. Kosmologi moden meletakkan manusia sebagai pencerap yang begitu kecil dan tidak penting, yang dibawa gelombang ledakan amat besar yang telah berlaku beribu juta tahun yang lampau. Letupan besar ini hanya satu model, tetapi ia dapat menerangkan kelimpahan unsur ringan dan kehadiran sinaran latar kosmos. Tetapi ia tidak sempurna dan pakar kosmologi mempostulasikan bahawa suatu epok gelembungan telah berlaku ketika permulaan. Postulat ini seterusnya
mendorong kepada hipotesis bahawa wujudnya banyak alam semesta selalu. Daripada segi pencerapan, galaksi pertama yang dicerap oleh Hubble tidak sama sekali menyediakan kita untuk fenomena eksotik yang dapat kita lihat di kosmos. Graviti telah mengukir struktur kompleks dan halus yang membentuk suatu filigri gumpalan dan rongga, menjangkau ruang yang terbentang luas. Tersorok di antara galaksi dan di dalamnya ialah jirim gelap yang sehingga kini menjadi misteri. Teori juga memberitahu kita tubuh manusia terdiri daripada sisa bintang. Dalam mencari kebenaran mengenai alam semesta, kita telah mempelajari bahawa kita adalah sebahagian kosmos. Dari bintang kita datang, ke bintang juga kita pergi akhirnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai profesor yang telah berdiri di sini sebelum saya dan telah sampai di sini di atas perjuangan mereka sendiri. Saya berdiri di sini di atas perjuangan ayah saya yang bermula lebih daripada 50 tahun dan di atas pengorbanan ibu dan semua adik-beradik saya. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Syamsani yang telah menaruh kepercayaan kepada saya tak kala semua yang lain meragui, kepada Bambang Hidayat, Derek McNally, Richard West, John Kersey dan Sadanori Okamura kerana sokongan dan bantuan profesional yang telah dihulur, dan kepada Mahathir Mohamad kerana peluang yang diberi untuk merealisasikan secepis wawasan. Walaupun tiada bintang yang bernama Ibrahim Komo, Adi Johan dan Elida Izami, namun kasih sayang mereka tetap menyinari kosmos jiwa saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah syarahan tajuk Kedinamikan Kosmos yang disampaikan oleh Profesor Mazlan sebentar tadi. Saya yakin kita semua telah pun memberi manfaat daripadanya, dan bagi pihak kita semua saya mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Mazlan atas syarahan beliau pagi ini, dan mohon supaya kita menyatakan rasa terima kasih penghargaan kita dengan cara biasa.